Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Dari kes terpaling dalam Malaysia yang saya sebagai mangsa kecewa. Berilah saya kembali dalam. Jangan lari. Datang menghadap. Kalau tak boleh buat, letak jawatan. Kepada banglo yang tiba-tiba lenyap dari peta. Sehinggalah kepada kemunculan naga di Kuala Lumpur. Ya, benar, naga. Terdapat banyak kes misteri di Malaysia yang masih lagi gagal dijelaskan, diselesaikan dan dibongkar. Stop. Sini, Syah. Sini. Walaupun dengan kecanggihan teknologi sekarang, oleh kerana video kali ini banyak yang perlu fakta pelopori, jom bersama Faktau kita menjawab satu soalan. Adakah kes yang bakal dibongkar ini lebih selamat jika ia terus dibiarkan tersembunyi sebagai persoalan ataupun tidak? 10 kes misteri di Malaysia tak dapat diselesaikan sehingga kini. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Kes acap. Stop. Syah. Stop. Sini, Syah. Sini. Sekitar 23 Mac 2019, satu acara larian lasak yang sepatutnya berakhir dengan sorakan bertukar menjadi misteri yang menghantui Malaysia hingga ke hari ini. Muhammad Ashraf Hassan atau lebih dikenali sebagai Acap menyertai Gopeng Ultra Trail pada 2019 di kawasan Gua Tempurung Perak. Laluan perlumbaan sejauh 25 km ini melalui hutan tebal, cerun curam dan kawasan berbatu. Pada awalnya, semuanya kelihatan normal, malah Acap turut dirakam sedang berlari seperti peserta lain. Namun sesuatu yang pelik mula berlaku apabila semua peserta lain sudah tiba di garisan penamat. Kelibat Acap masih tidak muncul. Malah ketika rakannya cuba menghubungi Acap, telefon itu berdering namun langsung tiada jawapan. Bimbang dengan keadaannya, laporan segera dibuat kepada pihak penganjur dan polis. Operasi pencarian besar-besaran dilancarkan melibatkan polis, bomba, APM, pasukan K9 serta ratusan sukarelawan. Setiap inci laluan trek diperiksa, hutan disusuri, cerun dan gua diterokai, namun hasilnya tetap hampa. Jika kita tidak dapat sebarang petunjuk yang boleh membantu kita untuk membuat pencarian selanjutnya. Lebih menghairankan, Acap bukan pelari biasa. Dia merupakan pendaki profesional yang berpengalaman menawan 7 gunung tertinggi di semenanjung Malaysia, termasuklah di luar negara. Jadi, bagaimana seseorang dengan pengalaman sebegini dikatakan boleh hilang begitu sahaja? Sejak kejadian itu, pelbagai teori mula berlega di internet, termasuk penglibatan unsur alam gaib. Pelbagai kaedah dilakukan daripada pencarian konvensional, Ashraf. Acap. sehinggalah kaedah tradisional. Namun masih tiada jejak. Malah pihak polis turut menemui tulang lama di dalam gua kandu. Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh mengesahkan serpihan tulang yang ditemui di Gua Kandu Kopeng adalah tulang manusia. Namun ujian DNA mengesahkan ia bukan milik Acap. Setelah hampir sebulan operasi dijalankan, pencarian akhirnya dihentikan, tetapi kes itu tidak pernah ditutup dan diklasifikasikan sebagai kes orang hilang yang belum selesai. Kita lihat berbagai-bagai yang telah dilakukan. Jadi usaha ini mungkin tidak akan berhenti selagi Acap tidak ditemui. 9. Ketukan pintu misteri. Rasanya dah banyak kali Faktau ceritakan pasal tajuk ni kan? Namun Faktau masukkan juga dalam setara kali ini sebab baru-baru ini kes ketukan pintu berulang lagi dan ia merupakan antara kes paling pelik di Malaysia yang menjadi trend setiap tahun. Kes ini bermula sekitar akhir tahun 2020 di kawasan Sabak Bernam, Selangor, di mana penduduk mendakwa terdengar bunyi ketukan pada pintu rumah mereka pada waktu malam. Namun apabila mereka membuka pintu, tiada kelibat di luar. Clear Saya tak pasti apa, tapi anda boleh lihat lah
First time saya kena. Serius. Astaghfirullahalazim. Selepas itu, kejadian seumpama ini dilaporkan merebak ke kawasan lain. Malah ada yang sempat merakam di CCTV pada waktu ketukan itu berlaku. Namun, seperti yang diduga, tiada kelibat yang kelihatan. Tak, bukan ketuk hari-hari. Dia ketuk sekali itu je. Tapi yang kampung darat ni, yang rumah satu tu, dia dah kacau 4 hari tau. Lepas tu hari last tu dia menggila, dia kacau satu kampung. Satu kampung lah, 2-3 kampung dia kacau. Dan ketukan ini masih belum berakhir. Ini kerana baru-baru ini kejadian yang sama dilaporkan berlaku di Kuala Lipis dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Apa sebenarnya yang berlaku? Makhluk halus bernama syaitan ke, iblis ke, ataupun nama Karin ke, memang kerjanya akan mengganggu manusia. Dia tak akan biarkan manusia ni hidup selesa, hidup aman, damai, tenang. Ada tak di antara korang yang pernah mengalami perkara ini? Cuba kongsikan di komen. 8. Kemunculan naga di KL. Apa perasaan korang sekiranya Malaysia diserang naga? Bunyi macam fantasi kan? Namun, sekitar tahun 2019, rakyat Malaysia telah digemparkan apabila sebuah akhbar tempatan mengeluarkan artikel bertajuk Dragon Invades Kuala Lumpur City, di mana kononnya beberapa saksi melaporkan ternampak kelibat naga sedang terbang di sekitar Lembah Kelang. Malah ganjaran turut diberikan kepada sesiapa yang berjaya menangkap gambar naga itu. Namun benarkah naga wujud? Namun, apabila fakta membuat semakan tentang perkara ini, ia cubalah hoax. Di mana akhbar The Sun sebenarnya mempromosikan siri TV Game of Thrones musim ke-8. Dan untuk ganjaran ni pula, sebenarnya terdapat replika naga Khaleesi dalam filem tu yang telah diletakkan di lokasi yang diberitahu. Di mana kalau korang ambil gambar replika tu dan letakkan hashtag tertentu, korang boleh menang hadiah. Dahsyat betul The Sun kan? Buat suspend je. Teringat pula faktau pasal kes Korea Utara yang didakwa terjumpa sarang unicorn. Namun apa terjadi jika website rasmi itu mengatakan telah menemui sarang unicorn? Maaf, jom kita sambung suara serius balik. 7. Misteri Gunung Everest. Sekiranya kita diselamatkan oleh seseorang, pasti kita akan berterima kasih dan mengangkat nama penyelamat kita, bukan? Lebih-lebih lagi jika ia melibatkan hidup dan mati. Namun, kisah seorang pendaki Gunung Everest dari Malaysia ini sangat pelik. Ravi Chandran Tarumalingam merupakan pendaki veteran yang digelar komuniti sebagai Ravi Everest disebabkan pengalamannya menawan puncak tertinggi dunia itu berkali-kali. Namun, pada 18 Mei 2023, segalanya berubah. Ravi dilaporkan terkandas di kawasan paling berbahaya di Everest, dikenali sebagai zone. Di zon ini, oksigen terlalu rendah dan peluang untuk hidup bagi mereka yang terkandas di sini sangat-sangat rendah. Begitupun di dalam pertarungan nyawa itu, nasibnya berubah apabila seorang pemandu pendakian atau dipanggil sebagai Sherpa dari Nepal bernama Galji ternampak Ravi. Tanpa ragu, dia membatalkan kontrak untuk membawa kliennya ke puncak semata-mata untuk menyelamatkan Ravi. Selama hampir 6 jam, Galji bergelut dalam kesejukan dan keletihan untuk menurunkan Ravi dari gunung itu. Tapi apa yang pelik, setelah semuanya selamat, ketika sesi temu ramah Ravi, dia berterima kasih kepada syarikat ekspedisi, penaja dan rakan pendaki, namun langsung tidak menyebut nama Sherpa yang menyelamatkannya. Dan tahun ni kita, pasukan rescue kita sangat baik, dapat menyelamatkan saya dan juga beberapa pendaki lain. Apa yang lebih mengejutkan, Ravi didakwa telah menyekat akaun Instagram Galji. Pelik kan? Tindakan ini mencetuskan kemarahan komuniti pendaki seluruh dunia yang melihatnya sebagai satu penghinaan terhadap orang yang menyelamatkan nyawanya. Walaupun Ravi akhirnya berterima kasih kepada Sherpa tersebut, namun ramai yang tak puas hati kerana penghargaan itu hanya diberikan selepas dikritik. Apa pendapat korang? Adakah tindakan Ravi itu sesuatu yang misteri dan pelik? 6. Kes Zalina Azman.
Ketika dunia dilanda pandemik, negara kita digemparkan dengan kehilangan seorang bekas pembaca berita yang cukup terkenal suatu ketika dahulu. Polis telah memulakan usaha mengesan Kes kehilangan bekas pembaca berita TV3 Zalina Azman sejak November tahun lepas. Zalina Syahra Azman, lebih dikenali sebagai Zalina Azman, merupakan bekas personaliti televisyen dan pembaca berita di TV3. Di Melaka, polis merampas 30 guni dalam serbuan di Kuala Linggi, Melaka awal pagi tadi. Malah dia turut terkenal sebagai hos rancangan Money Matters sekitar tahun 1993. Namun pada tahun 2021, anaknya membuat laporan polis pada 29 November selepas gagal menghubungi ibunya selama 5 hari. Malah apabila mereka pergi ke rumah Zalina, keadaan dalam rumah agak tidak tersusun kerana renovasi. Yang anehnya, barangan penting seperti beg duit, kad pengenalan, kad bank dan lesen memandu masih tersimpan di rumah. Mustahil seorang dewasa keluar tanpa membawa sebarang maklumat peribadi. Pelbagai usaha pencarian dilakukan, termasuk menyemak rakaman CCTV, tetapi tidak membuahkan hasil. Sepanjang pencarian, dua wanita yang mirip Zalina ditemui, tetapi semakan cap jari mengesahkan yang itu bukan dirinya. Seterusnya, seorang wanita yang mirip bekas personaliti TV3 Zalina Azman yang dilaporkan hilang sejak November tahun lalu ditemui di Ibu Negara petang semalam. Namun selepas semakan identiti melalui cap jari, disahkan wanita itu bukan orang hilang yang dicari. Kes ini menjadi kecoh dan turut mendapat bantuan rakan-rakan medianya, tetapi tiada siapa mengetahui di mana Zalina berada. Saya ingin sekali jumpa dia. Saya tak tahu di mana. So if you're listening, Zal, wherever you're at, can you just please come home? It's okay. Kini kehilangan Zalina didakwa sebagai salah satu kes misteri paling pelik yang membingungkan pihak polis. Walaupun kat mana you ada sekarang ni, please balik, okay? We miss you. We haven't heard from you. Where are you? This voice note mendoakan yang baik-baik untuk Zal dan Azwan Ali yakin Zal masih hidden somewhere. Di kesempatan ini, Faktor ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarhamah Nadia Kesuma. Semoga dia ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. 5. Kes lelaki kucing. Rakan mencari kanak-kanak 5 tahun yang hilang Shalini Muhammad Nashar terus dipertingkatkan. Faktor yakin suatu ketika dahulu pasti ramai di antara kita pernah melihat poster mengenai kehilangan seorang kanak-kanak bernama Shalini. Shalini Muhammad Nashar hilang pada Januari 2008 ketika bermain di taman permainan bersama dua orang kakaknya kira-kira 200 meter dari rumahnya di Taman Medan Petaling Jaya. Shalini dipercayai telah diculik ketika sedang dalam perjalanan pulang bersama kakaknya Shalina dari sebuah taman permainan berhampiran rumahnya. Main, panas ni macam nak balik lah. Lepas tu dia tak nak balik lagi. Saya itulah tinggallah dia sekejap depan sikit. Masa tu saya toleh dia ada lagi kat belakang. Lepas tu dalam berapa second macam tu saya polis pusing dia dah tak ada. Kes ini telah mendapat liputan seluruh negara sehinggakan beratus-ratus ribu poster ditampal di merata-rata tempat bagi membantu pihak polis mengesan Shalini. Malah kes ini juga turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang merayu kepada pelaku agar Shalini segera dipulangkan. Dalam kes ini boleh dikatakan semua wartawan daripada pelbagai media kami bergabung berkongsi-kongsi maklumat sebab kami mahu kanak-kanak ini dibawa balik. Dan Ketua Polis turut mengarahkan setiap anggota untuk mencari besar-besaran dari rumah ke rumah bagi mengesan Shalini. Bahkan Ketua Polis Negara telah mengeluarkan satu arahan yang jarang dibuat. Pemeriksaan dibuat rumah ke rumah di seluruh Lembah Kelang. Sedihnya, walaupun pelbagai usaha telah dilakukan, termasuk bantuan daripada Thailand dan Singapura, semuanya hampa. Gerakan mencari kanak-kanak 5 tahun yang hilang Shalini Muhammad Nashar terus dipertingkatkan. Petunjuk polis Shalini masih di dalam negara. Apapun wang ganjaran bagi menjejaki Shalini kini meningkat RM37,000. Satu-satunya petunjuk adalah Catman atau lelaki kucing di mana terdapat dakwaan seorang lelaki mendekati Shalini meminta bantuan mencari kucingnya beberapa hari sebelum dia hilang. Namun Shalini masih tidak dijumpai sehingga kini. Persoalannya, di mana Shalini kini? 4. Kes Kim Jong Nam.
Kim Jong Nam merupakan abang sulung kepada pemimpin Korea Utara bernama Kim Jong Un. Namun kerana dikatakan kerap mengkritik kepimpinan negara, dia mengambil keputusan untuk hidup dalam buangan termasuk di Macau dan China. Sehinggalah pada 13 Februari 2017 ketika Jong Nam tiba di KLIA-2 untuk menaiki penerbangan ke Macau, rakaman CCTV menunjukkan dia tiba-tiba telah didatangi oleh 2 orang wanita yang mengesap tuala basah pada mukanya. Kayak mengamuk gitu, habis ngamuk saya juga grogi, cepat mungkin kan meninggalkan juga, ya udah aku juga buru-buru. Jong Nam kemudian segera menemui pegawai keselamatan bertugas untuk mengadu. Namun ketika pegawai itu membawa Jong Nam ke pejabat, dia terkena sawan dan akhirnya kehilangan nyawa ketika dalam perjalanan ke hospital. Rupa-rupanya hasil siasatan mendapati tuala itu telah diletakkan cecair bernama VX Nerve Agent, iaitu antara bahan kimia yang sangat berbahaya dan boleh menyebabkan kegagalan pernafasan hanya dalam beberapa titis. And Malaysian authorities have confirmed that a very high amount of the toxic nerve agent VX was the cause of in the apparent of the North Korean leader's half-brother Kim Jong Nam. Pihak polis terus menangkap 2 orang suspek yang terakam di kamera CCTV, seorang dari Indonesia dan seorang lagi dari Vietnam. Namun, kedua-dua wanita itu dibebaskan apabila dia memberitahu yang mereka telah diarahkan untuk berbuat begitu tanpa mengetahui kandungan sebenar cecair tersebut dengan alasan sebagai prank. Saya kerap dan sering itu melakukan prank, dipakai hand body dan pakai baby gitu, baby oil gitu. Jadi saya rasa ya seperti biasa aja gitu. Polisi juga nanya-nanya apa yang kamu lakukan di airport itu. Emangnya kenapa, saya bilang kan. Terus polisi itu tiba-tiba bangun, kamu tahu nggak apa yang kamu lakuin, katanya. Apa yang pelik, seramai 4 orang rakyat Korea Utara yang dipercayai merupakan ejen kerajaan di sana telah melarikan diri dari Malaysia pada hari yang sama insiden itu berlaku, menyebabkan timbul spekulasi Kim Jong Un sebagai dalang utama di sebalik kes itu. Insiden itu dikatakan antara punca hubungan diplomatik Malaysia terputus dengan Korea Utara secara rasmi pada tahun 2021. 3. Kes Faisal Halim. Saya sanggup hilang gaji saya berpuluh ribu untuk berhenti bermain bola. Mesti insiden kali ini antara yang paling korang ingatkan, lebih-lebih lagi bagi peminat bola sepak. Lovely finish. How about that from Faisal Halim? Faisal Halim! Oh wow! From Faisal Halim again! Pada 5 Mei 2024, Faisal Halim yang merupakan pemain sayap kebangsaan Malaysia dan tonggak utama Selangor FC telah mengejutkan negara apabila dia diserang menggunakan bahan berbahaya. Rakaman CCTV menunjukkan 2 individu tidak dikenali muncul tiba-tiba dan menyimbah cecair bahaya itu ke arah Faisal sebelum melarikan diri dengan motosikal, meninggalkan suasana panik di pusat membeli belah itu. Kesan daripada serangan itu bukan sahaja memaksa Faisal berehat panjang dari sukan bola sepak, malah meninggalkan parut dan trauma yang kekal. Apa yang pelik, pelbagai siasatan dijalankan dan beberapa individu ditahan untuk disoal siasat, namun semuanya dibebaskan kerana polis tidak menemui bukti kukuh berkaitan insiden tersebut. Malah Peguam Faisal menegaskan bahawa pemain itu langsung tidak mempunyai masalah atau konflik dengan sesiapa. Saya tak tahu saya ada musuh ataupun tidak sebab saya tak pernah buat masalah dengan orang. Jadi, apa motif serangan ini? Siapakah dalangnya? Di media sosial timbul pelbagai teori dan konspirasi daripada hooliganism atau penyokong tegar bola sepak yang tidak berpuas hati dengan prestasi Faisal sehinggalah kepada individu tertentu yang dituduh sebagai mastermind serangan tersebut. Walau bagaimanapun, semua itu hanyalah teori dan polis langsung tidak mempunyai sebarang petunjuk sehingga kes ini akhirnya kekal misteri dan diklasifikasikan sebagai NFA atau No Further Action. 2. Kes Hassan Ayat. Kalau korang nak tahu, selain daripada kes Acap, terdapat satu lagi kes serupa pernah berlaku 10 tahun sebelumnya. Kes ini melibatkan seorang lelaki bernama Hassan Ayat pada tahun 2009 yang menyertai sebuah ekspedisi mendaki Gunung Yong Yap di sempadan Perak dan Kelantan bersama kira-kira 13 orang rakannya. Namun ketika dalam perjalanan turun dari gunung, Hassan tiba-tiba hilang.
Rakan-rakannya mendakwa mereka langsung tidak menyedari sejak bila Hasan terpisah daripada kumpulan. Sesampai aku di kem Agas ni, aku disapa oleh Insem. Insem bertanya kepada aku dan grup yang lain, asal mana Hasan? Kat sinilah penceritaan itu bermula. Jadi first kali yang dia tanya Hasan mana Hasan? Dengan nada yang tinggi lah. Aku pelik lah, kita pelik. Kenapa tanya Hasan lah? Hasan mana dia? Hasan kat belakang lah. Dia kata tak ada. Hasan kat depan. Hasan dah potong. Hasan kat depan. Memang dia yakin Hasan dengan kami. Operasi mencari dijalankan secara besar-besaran. Semuanya berusaha menjejaki Hasan. Beberapa petunjuk berjaya ditemui, termasuk tapak kasut dan kesan tempat dia bermalam. Tetapi ketika mereka rasa semakin hampir menemui Hasan, jejak itu hilang kembali seolah-olah ditelan hutan. Selepas lebih sebulan pencarian, usaha akhirnya terpaksa dihentikan. Namun yang paling menyedihkan adalah sebuah syair yang ditulis Hasan beberapa hari sebelum pendakian itu, seolah-olah memberi bayangan bahawa pendakian itu mungkin adalah yang terakhir baginya. Wallahu a'lam. Kalau korang nak tahu usaha pencarian Hasan menjadi titik tolak penubuhan pertubuhan mencari dan menyelamat gunung Malaysia, iaitu Malaysian Mountain Search and Rescue Society atau MOSAS. 1. Kes Jim Thompson. Kes ini begitu misteri sehingga ia menjadi subjek filem dokumentari dan buku. Jim Thompson atau nama sebenarnya James Harrison Wilson Thompson ialah seorang ahli perniagaan Amerika Syarikat Thailand yang pernah berkhidmat sebagai perisik tentera semasa Perang Dunia Kedua. Namun sekitar tahun 1967, dunia digemparkan apabila Jim dilaporkan hilang secara misteri di Cameron Highlands. And on his way here, he just vanished without a trace. How can someone so famous disappear so completely? Segalanya bermula apabila Jim dijemput oleh rakannya, Dr. Ling, untuk bercuti di Malaysia selama 4 hari. Pada 26 Mac selepas makan tengah hari, Jim keluar dari banglo penginapannya tanpa memberitahu sesiapa pun untuk berjalan di hutan berhampiran. Namun, sehingga petang menjelang, cuaca yang cerah mula bertukar kelam, kelibat Jim tetap tidak kelihatan. Kerana risau, rakannya Dr. Ling mula mencari di kawasan sekitar, tetapi usaha itu menemui jalan buntu. You know, he used to go there as often as he could, and I think he just got careless and he wandered off the path. Dr. Ling mula membuat laporan polis. Selepas mengetahui berita itu, operasi mencari dijalankan secara besar-besaran dengan lebih 300 anggota termasuk polis, askar tentera British, penjejak orang asli dan penduduk setempat. Malah helikopter dari Bangkok turut diterbangkan untuk mencari dari udara, menjadikannya salah satu pencarian darat terbesar di Asia Tenggara. Pelbagai teori muncul, dari dibaham binatang buas, tersesat, jatuh ke gaung, termasuklah diculik. If he had been eaten by a tiger, there would be bones. But I can tell you, there are no bones. My father believed that Jim was picked up by the Chinese communists in Malaysia. Jim Thompson was a man of many moods. A businessman, an architect, an art collector, a patriot, and a spy. So, which one of these many faces of Jim Thompson led to his demise? Because he didn't up natural cause. He disappeared. Selepas 7 tahun pencarian, Mahkamah Thailand akhirnya mengklasifikasikan Jim sebagai kehilangan nyawa pada tahun 1974. Kes ini telah mendapat liputan antarabangsa sehingga ia direkodkan dalam dokumentari bertajuk Who Jim Thompson dan turut ditulis dalam sebuah buku, Jim Thompson, The Unsolved Mystery, oleh William Warren. None of them have one piece of proof, of evidence. There's only evidence of what is not. Many theories and many conspiracy theories have no factual basis. His disappearance was a mystery and remains a mystery today. Sebenarnya ada satu lagi kes misteri yang fakta nak masukkan, iaitu mengenai banglo yang hilang secara tiba-tiba dalam satu malam di Johor, di mana kononnya rumah itu telah siap dibina, namun tiba-tiba ia hilang pada keesokan hari dan yang tinggal hanya pagar. Tapi bila fakta cari pasal ni, kes itu sebenarnya cuma urban legend tanpa sebarang bukti. Ataupun terdapat juga kes di mana kononnya terdapat cahaya pelik seakan api muncul di langit Malaysia. Namun hasil carian fakta mendapati fenomena itu berkemungkinan cubalah biasan cahaya matahari dan ia berlaku di Thailand.
Jadi, berbalik kepada soalan faktau, adakah korang rasa kes-kes dalam senarai kali ini lebih selamat jika ia terus dibiarkan tersembunyi sebagai persoalan ataupun tidak? Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih Faktau ucapkan atas sokongan dan cadangan korang. Jumpa lagi di video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum semua, bye.